Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Lama saya tak buat video kan. Saya bagi tahu kat diri saya, kena kongsi ilmu, kena cuba bantu family dan cikgu-cikgu. Selalu saya buat video untuk ibu bapa, tapi kali ini saya buat video untuk cikgu-cikgu, dan insya-Allah di masa-masa akan datang saya akan buat lagi video-video untuk cikgu-cikgu ya. Dan minggu depan akan bermula sesi persekolahan untuk tahun 2022, dan saya rasa ini adalah masa yang baiklah untuk buat satu video untuk cikgu-cikgu. Dan isu yang kita akan bincangkan hari ini adalah isu murid-murid berkeperluan khas yang pergi ke program pendidikan khas integrasi ataupun PPKI yang masih lagi tak pandai pergi ke tandas untuk buang air besar dan air kecil dengan berdikari, tak pandai uruskan diri lagi, dan masih lagi memakai lampin. Jadi apa yang cikgu-cikgu boleh buat untuk murid-murid yang begini? Selalunya tradisinya lah yang saya lihat, apa yang berlaku adalah bila ada murid berkeperluan khas yang masih pakai lampin, yang masih pakai accident, yang masih lagi accident, yang masih tak tahu pergi ke tandas, apa yang berlaku adalah murid itu akan diuruskan oleh guru yang mengajar dan PPM yang bertugas, dan pandai-pandailah apa tu uruskan. Dan saya selalulah dengar cerita-cerita pada cikgu bahawa cikgu-cikgu pun tenggelam punca sebab kalau di rumah ibu bapa ada one to one dengan anak pun sukar nak toilet train, apatah lagi kalau dalam kelas PPKI tu ada 6 orang ke atau ada 8 orang ke, macam mana cikgu ada tangan ada 2 je, bukan ada tangan 8 macam sotong kan. Jadi macam mana nak buat? Jadi saya nak berkongsi buah fikiran saya lah macam mana kita nak handle isu ni. Saya rasa pertama sekali penyelaras pendidikan khas ataupun guru penekanan pendidikan khas yang menjaga unit PPKI apabila sekolah buka perlu mengumpul maklumat daripada cikgu-cikgu dalam tahun 1 PPKI, dan kadang-kadang tahun 2 pun masih ada yang masih pergi tak cakap pergi ke tandas kan, tapi kita kumpul maklumat dalam unit PPKI kita berapa orang murid yang masih tak pandai pergi ke tandas, yang masih pakai lampin. Kita kumpulkan maklumat tu. Dan kemudian penyelaras ataupun guru penekanan pendidikan khas keluarkan surat jemputan kepada ibu bapa, kepada murid-murid ini untuk satu taklimat mengenai kemahiran ke tandas. Dan kalau kata COVID dah okey, mungkin kita boleh buat taklimat ni face to face. Kalau COVID tak okey lagi, kita boleh buat taklimat secara online, tetapi dalam surat jemputan tu kena tulis bahawa kehadiran ibu bapa atau penjaga atau kedua-dua ibu bapa tu adalah diwajibkan. Dan untuk menghantar mesej kepada ibu bapa bahawa ini adalah satu isu yang memang pihak PPKI ambil serius. Kita boleh jemput guru besar ataupun kita boleh jemput guru penekanan HEM untuk merasmikan taklimat ni. Jadi HEM bolehlah kata isu anak-anak tak pandai ke tandas ini kita perlu selesaikan, sebab kalau tidak nanti pembelajaran anak-anak akan terkesan kerana anak-anak masih lagi accident dan sebagainya. Jadi perasmi tu sama ada guru besar ataupun guru penekanan hal ehwal murid tu bolehlah bagi nasihat kepada mak bapak bagaimana pentingnya. Sebab apa yang kita nak adalah kita nak hantar mesej kepada mak bapak bahawa ini adalah satu isu besar yang kita kena selesaikan tahun ini juga. Okey, dah habis bagi taklimat, then apa yang guru penekanan pendidikan khas boleh buat adalah kata bahawa okey, kita akan berkongsi maklumat mengenai bagaimana nak latih anak ke tandas. Jadi guru penekanan pendidikan khas boleh buat pilihan, sama ada nak mainkan video tu ke ataupun nak bagi link video tu kepada ibu bapa. Antara video-video yang terbaik mengenai latihan ke tandas adalah video yang dikeluarkan oleh Pusat Jenis Kurnia. Ada 2-3 mengenai kemahiran ke tandas.
ada yang agak panjang, ada yang klip-klip pendek. Yang panjang tu kadang-kadang sampai 3 jam. Kemudian Jabatan Anis Anak Istimewa Selangor pun ada buat video, tetapi dia letak dekat dia punya Facebook. Kalau kita pergi ke Jabatan Anis, kita tulis itu kemahiran ketandas, link taklimat tu ada di situ. Jadi kalau guru pelonggaran pendidikan khas rasa macam tak sempat nak ni, boleh share link tu dan bagi tahu kepada ibu bapa, mohon tonton video ini dan mohon belajar macam mana nak toilet train anak-anak. Kemudian lepas kita dah share link tu, apa yang guru pelonggaran pendidikan khas boleh buat adalah buat slideshow. Contohnya antara strategi yang kita guna untuk toilet train adalah menggunakan jadual bergambar. Kita ajar kepada anak tu step by step apa yang nak pergi ke tandas. Penggunaan jadual, kita perlu ada jadual jam. Anak bangun pukul berapa? Anak bangun pukul 7. Jadi pukul 7 sampai 7.30, 7.30 sampai 8, 8 sampai 8.30, 8.30 sampai 9. Jadi sela masa 30 minit, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dan ibu bapa kena tandakan bila anak aksiden, bila anak boleh pergi ke tandas. Contohnya kalau anak aksiden, mungkin kita boleh letak X. Kalau anak pergi ke tandas dengan mantap, kita boleh tulis tick, tanda right. Kalau kata anak boleh pergi ke tandas mantap tetapi perlukan bantuan, kita letak tanda right dengan tanda bulat. Ikut sukalah nak pilih legend apa. Jadi kita ajar kepada mak bapak bahawa nak toilet train anak kena ada jadual supaya kita boleh tengok pattern anak. Anak ni sebenarnya selepas makan malam dia akan buang air besar, ataupun anak ni dia akan buang besar selepas makan tengah hari ke apa. Jadi supaya kita tahu pattern tu. Dan bolehlah ajar tentang sistem ganjaran, sistem reward. Maksudnya kalau awak pergi ke tandas dengan baik, dapat ganjaran apa? Dapat ganjaran boleh main kegemaran mainan kegemaran dia ke, ataupun daddy bawa pergi naik buai ke, ataupun boleh dapat coklat ke apa ke. Ajar pada mak bapak bagaimana penggunaan jadual bergambar, bagaimana nak guna jadual untuk kumpul data bila anak boleh pergi tandas dan sebagainya. Lepas tu sistem reward, dan juga macam mana kita nak pergi ke tandas. Kalau tengok video saya pun, saya ada, kalau tak selesai, saya ada 3-4 video tentang macam mana nak ajar anak pergi tandas. Iaitu kalau pagi-pagi kita bawa anak kita ke tandas, lepas tu kalau dia buang air, lagi 30 minit kita bawa. Kalau dia tak buang air, lagi 15 minit kita bawa. Kalau kedua kali kita bawa tu juga dia tak buang air, then another 10 minutes. Maklumat tu semua ada. Jadi kalau kita lihat taklimat apa tu mula dengan perasmian oleh guru besar ataupun guru pelonggaran hal ehwal murid, kemudian unit PPKI kongsi link, kemudian unit PPKI berikan taklimat antara strategi-strategi. Kita briefly lah supaya tak, sebab kalau betul-betul nak go through tu kadang-kadang takes 1 hour. Jadi briefly apa yang mak bapak perlu buat, sebab mak bapak boleh tengok video tu untuk dapat ilmu yang lebih mantap. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya cadangkan kepada cikgu-cikgu untuk menyediakan jadual bergambar. Jadi anak-anak MBK balik dalam pukul 12 lebih macam tu, petang tu bagi tugasan kepada PPM kita untuk buat jadual-jadual macam ni. Minta duit daripada unit PPKI dan cakap kepada ibu bapa, kami akan bagi jadual macam mana nak ajar anak. Jadi maksudnya kita bagi jadual bergambar, dan jadual yang dia nak tanda tu pun kita bagi, dan kita bagi tahu kepada dia bahawa kita akan kumpul maklumat. Pihak sekolah pun akan kumpul maklumat anak di sekolah, aksiden ke tak aksiden dan sebagainya, dan akan buat laporan mingguan perkembangan anak tu pergi ke tandas. Kenapa kita nak buat laporan? Dan cikgu, laporan tu very simple saja. Tak payahlah tahap penguasaan. Tak payah. Like pendek 3-4 ayat saja. 3-4 ayat je. Kalau boleh kita buat macam satu report card mengenai pergi ke tandas tu, dan kata minggu ni berapa kali aksiden, berapa kali berjaya dan sebagainya.
reason why kita nak buat report card tu adalah kita nak send message kepada mak bapak bahawa we are paying very serious attention to this issue. Kami kumpul maklumat, kami buat laporan dan sebagainya. Sebab mungkin selama ni mak bapak dia ambil ringan. Tetapi kalau dia tengok, alamak, cikgu beria-ria, cikgu buat macam ni, takkan kita tak buat kot. Dan kalau kata cikgu-cikgu syak bahawa di rumah mak bapak tak buat pun toilet training, minta mak bapak hantar jadual yang dia kumpul data dekat rumah tu tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari Jumaat kena hantar, masukkan dalam buku komunikasi. So maksudnya kan, apa yang saya nak katakan di sini adalah kita cikgu-cikgu kena send a message to mak bapak that this is something that we want to tackle and we want to settlekan. Kita nak settlekan. Dan mak bapak pun pelbagai lah. Ada setengah mak bapak bila kita buat macam tu, bagusnya unit PPKI sekolah anak saya. Saya ni sebenarnya dah lama nak toilet train anak, tapi tak tahulah, rupanya anak masuk unit PPKI ni bagus. Dia bagi link. Saya cari selama ni tak jumpa. Bagi link, dia bagi jadual, dia bagi tahu untuk kumpul data dan sebagainya. Ada mak bapak akan akan terima dengan positif. Ada mak bapak kata, alah, mana aku sempat, anak kecil aku ada lagi 3-4 orang. Ada mak bapak macam tu sebab dia tak sedar bahawa walaupun ada anak 3-4 orang ni, kalau kata anak dia masih tak settle yang pakai lampin tu, nanti bila anak makin besar, harga lampin pun makin mahal. Jadi mak bapak ni pun pelbagai lah. Ada mak bapak yang sangat responsif, ada mak bapak yang cuci tangan dan sebagainya. Tetapi apa yang kita nak buat adalah kita unit PPKI, kita akan buat satu action plan tentang murid-murid yang tak boleh pergi ke tandas. Tak boleh lagi, murid yang tak boleh pergi tandas, cikgu pandai-pandailah cikgu. Tak boleh macam tu. Sebab cikgu tak ada magic wand. Cikgu tidak ada tongkat ajaib yang murid datang pakai lampin, pling, 1 minggu murid dah tak pakai lampin. Tak ada. Dan disebabkan cikgu tak ada magic wand tu, maka kita kena pastikan bahawa ibu bapa berkolaborasi. Dan cara untuk kita nak pastikan bahawa ibu bapa berkolaborasi adalah dengan buat taklimat itu. Dan kalau kata anak masih lagi aksiden dan sebagainya, tapi kita tengok mak bapak bersungguh-sungguh buat, then mak bapak bersungguh-sungguh, kita bersungguh-sungguh, benda tu boleh settle lah. Jadi inilah cadangan saya kepada cikgu-cikgu PPKI. Dan saya harap bermanfaat. Apa ilmu yang saya kongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya menjadi Ketua Penyelidik Makmal Autisma UKM 2009 hingga 2014 dan pengarah Genius Kurnia daripada 2014 hingga 2020. Jadi cikgu-cikgu, kalau kata bermanfaat, mohon komen di bawah. Kalau kata tak bermanfaat, kalau ada isu ke, ada apa-apa persoalan ke, tanya di bawah ya, supaya saya boleh faham apa yang cikgu tak faham. All the best. Bye. Assalamualaikum.